Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur untuk muka surat pada hari ini, iaitu insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-121 insya-Allah. Muka surat 121. Dalam muka surat ini iaitu insya-Allah kita akan bersama-sama di surah Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 77 sehingga ayat 82. Ayat 77 sehingga ayat 82 daripada surah Al-Maidah di muka surat 121 insya-Allah. Kita akan lihat beberapa perkara, tapi semuanya, hampir semuanya adalah berkaitan dengan ahli kitab. Sekali lagi, kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala terus menceritakan kepada orang-orang yang beriman, secara khusus di surah Al-Maidah ini. Surah Al-Maidah ini adalah surah Madaniyah yang semua kita tahu, iaitu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila Nabi SAW berada di Madinah Al-Munawwarah, banyaklah perkara yang dihadapi. Antara perkara besar yang tak dihadapi, yang tak ada semasa di Mekah. Kalau di Mekah banyaknya ialah menghadapi orang-orang musyrikin, orang-orang yang menolak keimanan, menolak tauhid, percaya kepada berhala-berhala al-asnam dan macam-macam lagi. Tetapi bila sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi satu puak baru yang di Mekahnya tak ada, iaitu golongan dia panggil sebagai ahli kitab. Jadi ahli kitab terbahagi kepada dua, iaitu orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tengok menghadapi banyaknya yang tinggal di Madinah adalah orang-orang Yahudi, bukannya Kristian, tapi orang Kristian datang selepas daripada itu. Mereka-mereka yang tinggal seperti di Yaman contohnya, di Najran, dan sebagai contohnya mereka-mereka yang tinggal di utara tanah Arab. Ada orang-orang Arab yang beragama Kristian, dan juga orang-orang Kristian daripada Rom, orang-orang Kristian daripada Mesir dan juga sebagainya, yang mana semua ini adalah kawasan-kawasan yang didiami oleh orang-orang Kristian. Jadi Nabi SAW menghadapi golongan-golongan ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memandu, dan sangat-sangat cantiklah kita pada hari ini menghadapi tiga-tiga golongan ini. Kadang-kadang kita menghadapi golongan orang-orang musyrik, iaitu orang-orang yang kafir, bukan ahli kitab, sama ada mereka ni beragama Hindu, beragama Buddha, beragama etis, beragama komunis dan sebagainya, ataupun juga orang-orang Kristian yang kita hadapi di hadapan kita pada hari ini, iaitu orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Kristian. Jadi kesemuanya ada. Allah Subhanahu Wa Taala telah memandu kita melalui Al-Quran ni. Apakah menceritakan kepada kita apa sikap mereka ni, apa yang ada dalam kepala mereka, apa pegangan mereka, apa akidah mereka. Jadi Allah SWT bongkarkan semua dalam Al-Quran ini, dan sepatutnya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam semua sepatutnya telah sedar, mempunyai satu, dah tahu sejak daripada mereka ni kecil lagi, kerana mereka ni baca Quran, maka mereka tahu apakah dia perangai-perangai, apakah dia sikap-sikap orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian yang telah didedahkan secara terang-terangan. Jadi kita sebagai orang yang telah, walaupun kita telah lama bersama dengan Quran, tapi Alhamdulillah dengan hasil kajian kita, dengan hasil pengajian kita, dengan hasil kelas-kelas kita ini, kuliah kita ini, tazkirah kita ini, maka kita dapat serba sedikit insya-Allah. Dan harapnya kepada semua sahabat-sahabat yang lain, teruskan insya-Allah untuk mencari, belajar dan mempelajari tentang Al-Quran ini. Bacalah daripada ustaz-ustaz kita yang boleh, yang muktabar, iaitu yang boleh diterima, yang tidak menyeleweng. Insya-Allah ramai di dalam YouTube pada hari ini, di dalam Facebook di hari ini, dalam IG, Instagram dan sebagainya. Insya-Allah gunakan alat-alat media sosial yang ada pada hari ini untuk mendapatkan kebanyakan daripada ilmu-ilmu ini. Walaupun kita tak mampu, walaupun kita tak dapat keluar daripada rumah, Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita dengan suasana ini, pandemik ini, supaya nak tengok kita ni apa yang kita buat dengan suasana kita yang banyak berada di rumah ini. Di samping kita bersama-sama dengan keluarga, mengeratkan silaturahim bersama dengan keluarga. Jadi insya-Allah kita tengok dalam muka surat ini, Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan baca sikit itu sebagai mukadimah yang agak panjang sikit, kerana nak ceritakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah Taala cerita banyak sangat perkara-perkara yang berkaitan dengan orang Yahudi dan juga
Kristian di dalam ayat-ayat Al-Quran ni. Jadi kita tengok insya-Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala, Sadaqallahul azim, itu adalah ayat yang daripada ayat 77 yang kita tengok pada hari ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ni, wahai ahli kitab. Jadi Allah Taala tegur ahli kitab, dan sebenarnya Allah Taala juga tegur kita, iaitu apa ni? Wahai ahli kitab, orang Yahudi dan juga Kristian, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau. Apa dia melampau sini? Iaitu dalam tafsir hampir keseluruhan mengatakan la tujawizu al-had, jangan kamu melampaui apa yang sepatutnya. Ghairal haq, iaitu satu pelampauan, kita kata yang melampau, iaitu apa? Melampau yang tidak betul. Jadi apa dia melampau? Dalam melampau ni, dalam apa saja Allah Subhanahu wa taala tak benarkan kita. Sebagaimana Allah tak benarkan kepada agama Kristian, agama Yahudi, maka begitulah juga dalam Islam pun Allah Taala tak benarkan kita ni la taghlu, jangan kamu melampau. Jadi apa maksud melampau ni? Maksud melampau ni ialah melakukan lebih daripada apa yang dibenarkan. Dengan konon-kononnya, dengan perasaan kerana nak beragama, maka kita lebih daripada apa yang jadi begitulah yang berlaku dalam sejarah Islam. Sebagaimana ada sahabat yang pergi ke rumah Nabi, yang melihat Nabi ni sembahyang, Nabi ni berpuasa dan sebagainya, akhirnya kerana merasakan bahawa diri dia ni adalah kurang daripada Nabi kedudukannya, maka dia nak buat lebih daripada Nabi. Jadi Nabi SAW akhirnya panggil dia dalam kisah yang masyhur, iaitu maksud mengatakan bahawa setiap daripada kita ni mempunyai hak. Setiap daripada kawan kita ada hak, isteri kita ada hak terhadap kita, jiran kita ada hak terhadap kita. Hak maknanya tunaikanlah setiap daripada mereka ini, kullazi haqqin haqqah, Nabi kata. Tunaikan, setiap orang yang ada hak ni, tunaikan hak dia. Itulah dia agama. Jadi agama ni tak boleh melampau. Ertinya, apa dia melampau dalam Kristian? Apa dia melampau dalam Yahudi? Melampau dalam Yahudi ialah, melampau dalam Kristian contohnya ialah mereka sayang sangat kepada Nabi Isa AS, sehingga mereka mengangkat Nabi Isa tu sehingga menjadi Tuhan. Mengatakan Trinity dan sebagainya, sebagaimana kita baca sebelum daripada ni. Jadi nak jelaskan bahawa itu adalah melampau. Begitu juga melampaunya Yahudi, mengangkat, sebagai contohnya Yahudi mengangkat Uzair bin Allah. Dia kata, mereka kata Uzair itu anak Allah. Mana boleh manusia itu anak Allah? Ataupun mereka merosakkan terus Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa ni anak zina lah dan sebagainya, Maryam ni berzina. Itu adalah orang Yahudi kan. Jadi maknanya melampau dalam kebaikan, melampau dalam kejahatan, kedua-duanya tak boleh. Jadi kita ni ada tahap dia kan. Kita nak buat lebih dalam agama, yes, tapi tak boleh melampau daripada apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Jadi itu melampau. Kemudian Allah SWT kata yang kedua, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu. Jadi jangan kamu ikut, la tattabi'u hawa nafsu, maknanya hawa nafsu ni artinya ialah benda-benda yang lain lah. Sepatutnya ikut Al-Quran, sepatutnya ikut As-Sunnah. Kamu ada Nabi seperti tu kan depan tu, jadi sepatutnya kamu ikut Nabi, bukannya ikut hawa nafsu kamu, ikut perasaan. Jadi kita ni artinya apa tu? Kena belajar. Sebab perasaan tak perlu belajar kan. Perasaan ni ikut saja kan, ada saja kan. Jadi kadang-kadang perasaan tu melampau daripada apa yang betul. Jadi oleh kerana itulah maka kita mestilah berpegang kepada benda yang betul, bukan berpegang kepada nafsu kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata la tattabi'u, jangan kamu ikut hawa nafsu. Hawa nafsu siapa? Hawa nafsu sebagaimana orang-orang yang dahulu yang telah sesat. Siapa? Ramai tu orang-orang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, sebelum daripada Nabi Isa, sebelum daripada Nabi Musa, ramai dah sesat. Qad dallu min qablu wa adallu katsira. Dan mereka ni bukan sekadar sesat, tapi mereka mensesatkan orang lain juga. Tengok kan bagaimana pengikut Nabi Ibrahim semasa di Mekah, pengikut Nabi Ibrahim tiba-tiba boleh menyembah batu, boleh menyembah Allata, menyembah Uzza. Bila Nabi SAW lahir, Nabi tengok mereka ni sembah batu, sembah berhala. Macam mana? Sebab mereka ni telah sesat. Dan kemudian mereka tu ajar pula kepada anak-anak mereka, ajar pula kepada kaum lain. Mereka ni mentang-mentang berada di Mekah, jadi mereka ni telah mengajar orang yang datang daripada luar Mekah ni untuk buat haji. Asalnya mereka ni semua ni adalah pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Ismail. Tiba-tiba mereka telah sesat dan kemudian menyesatkan orang lain lagi. Jadi ni jaga kan, dua benda kan. Kadang-kadang ada orang tu dia sesat, dia saja yang sesatnya, tapi kadang-kadang ada dah dia sesat, dia menyesatkan orang lain lagi.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata wa adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia, katsiran minan nas wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka itu telah sesat daripada jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang dia kata jangan tarlu tadi itu. Tarlu itu menyeleweng daripada agama. Jadi insya-Allah itu ayat 77. Kita tengok ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah Ta'ala kata telah dilaknat orang-orang yang kafir daripada Bani Israel. Maknanya Bani Israel ni ramai yang telah kafir. Asalnya betul kita tengok kan, makna asalnya betul. Jadi kita pun kemungkinan tak mustahil kan, kita ni asalnya betul di atas agama yang betul. Dulu masa tok nenek kita dulu, moyang-moyang kita dulu 600 tahun 700 tahun dulu, kita pun adalah sesat. Kita pun adalah di atas jalan yang tak betul. Sama ada kita ni tak ada agama Buddha, agama Hindu dan sebagainya dulu 600 700 tahun dulu, 800 tahun dulu. Kemudian kita Islam. Mustahil tak kita ni boleh jadi sesat? Tak mustahil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tak mustahil kita ni boleh jadi sesat balik. Allah SWT kata orang-orang Bani Israel pun dulunya mereka ni pengikut Nabi Musa AS, tak sesat. Begitulah mereka ni, ada Nabi-Nabi, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada macam-macam, tapi mereka ni lepas tu sesat. Jadi Allah SWT kata sini lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel, dilaknatlah mereka-mereka yang kafir daripada Bani Israel. Maknanya Bani Israel pun walaupun Allah Ta'ala ni pilih mereka ni, tapi mereka ni apabila kafir Allah Ta'ala laknat mereka. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Ala lisani Dawud, di atas lidah. Dia kata sini, di atas lidah maknanya ini disebutkan oleh ulama, iaitu kenapa Nabi sebut Nabi Daud, kenapa sebut Nabi Isa AS? Kerana melalui Nabi Daud lah Nabi Daud ni marah sangat kepada mereka. Nabi Daud berdoa ke atas mereka, lalu mereka telah ditukarkan menjadi kera. Itu satu. Kemudian wa Isa juga, Nabi Isa ni kan marah kepada mereka kan. Jadi mereka ni telah ditukarkan, sebahagian daripada mereka telah ditukarkan menjadi apa? Menjadi babi, dia kata khinzir ni. Jadi ini adalah yang disebutkan dalam tafsir jalan lain, walaupun adalah pendapat-pendapat lain yang menyebutkan kisah-kisah yang berbeza, tetapi maksudnya ialah di antara Nabi yang marah kepada mereka ni, termasuklah Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya, tapi di antaranya ialah Nabi Daud AS dan juga Nabi Isa AS, yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Bani Israel kedua-duanya ni. Tapi mereka ni buat macam-macam perangai. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa mereka ni dilaknat ni? Kerana mereka ni maksiat, asaw. Mereka ni mendurhakai, mereka ni melawan, mereka tak nak patuh, mereka tak nak ikut apa yang disebutkan oleh Nabi-Nabi mereka, dan kemudian wakanu ya'tadun, dan mereka tu melampaui batas. Tengok, melampaui batas lagi. Tak disebut la tarlu. Jangan kamu melampaui batas, jangan kamu melampau. Jadi maknanya melampau ni pun adalah satu benda yang sangat-sangat bermasalah. Okey, sekarang ni kita tengok Allah SWT sebutkan apakah di antara perkara yang mereka ni melampau ni. Jadi melampau ni boleh jadi, melampau ni apa saja. Contoh ni Allah Ta'ala sebut sini kan, kanu, mereka ini di antara perangai mereka ni yang Allah Subhanahu Wa Taala marah sangat kepada mereka, ialah kanu, mereka ini la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka ini tidak yatanahawna ni artinya ialah larang melarang. Artinya aku larang kau, kau larang aku, jika sekiranya melihat salah seorang daripada kita ni buat maksiat. Jadi nampaknya perkara melarang ni, an-nahyu anil munkar, kita sebut al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, adalah satu benda yang besar dalam Islam, dalam ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikut Nabi Musa AS, mengikut Nabi Daud AS, mengikut Nabi Nuh AS, mengikut Nabi Ibrahim AS, mengikut Nabi Isa AS, semua mereka ni mengajar tauhid, mengajar cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga antara bendanya ialah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi perkara ni tak boleh tidak, mesti berlaku. Jadi oleh kerana itulah kita lihat sekarang ni apa yang berlaku di kalangan umat Islam. Inilah di antara masalah-masalah, iaitu masalah yang telah berlaku pada Bani Israel. Dalam hadis Nabi SAW ada diceritakan secara ringkasnya, saya sebutkan, iaitu dalam Bani Israel ini, kalau di kalangan mereka ni, Nabi ceritakan bahawa mereka ni pergi, kalau melihat berjumpa dengan salah seorang daripada mereka ni yang melakukan kemungkaran, mereka akan tegur. The first time mereka akan tegur.
Tapi esok tiba-tiba mereka datang, mereka tengok kawan mereka ni, sahabat mereka ni terus melakukan maksiat tu juga. Tapi mereka dah tak tegur dah. Kemudian mereka buat apa? Mereka duduk sama-sama, makan, minum. Nabi kata tak jadi masalah dah. Makna. Dan kemudian lepas daripada tu, turunlah laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah kita tengokkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Sebahagian dari mereka fa'aluh, buat kemungkaran tu, dan kemudian sebahagian yang lain tidak melarang pun. Mereka rasa macam biasa. Jadi kita tengokkan apa yang berlaku di kalangan kita pun sekarang hampir sama kan di kalangan orang Islam. Kita makna takut nak tegur, kenapa takut terasa hatilah, takut mereka putus hubungan lah, macam-macam kan. Memang ada adab-adabnya lah yang seharusnya kita belajar, kita tahu semua kan. Tetapi perasaan tidak mahu menegur di kalangan kita yang melakukan kemungkaran, itulah yang menyebabkan kemungkaran ini berleluasa. Jadi tak kisah sebab apa, tak ada orang nak tegur dia kan. Dia rasa macam alah, okey ya, okey. Jadi buat masalah, buat kemungkaran. Aku buat kemungkaran, kau pun datang, tak apalah, jangan tegurlah kan. Macam-macam. Jadi inilah yang sedang berlaku kan. Tak kira lah dari segi auratnya, dari segi apanya kan. Kemudian Allah Ta'ala kata labit sama kanu yaf'alun, itulah seburuk-buruk ma yaf'alun, apa yang mereka lakukan, iaitu apa? Tidak melarang daripada kemungkaran yang berlaku di kalangan kita. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memelihara kita daripada sikap-sikap ni, dan kita cuba insya-Allah berubah insya-Allah. Jangan melakukan apa-apa yang dilakukan, yang dikutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Bani Israel. Jadi Allah Taala cerita ni bukan nak baiki Bani Israel dah. Ayat ni bukan turun, Quran bukan nak turunkan kepada Bani Israel, cuma nak ceritakan kepada kita. Ini perangai Bani Israel. Quran turun kepada orang Islam. Jadi orang Islam lah mesti belajar daripada apa yang telah berlaku ke atas Bani Israel. Kalau mereka tu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ertinya bahawa apa? Bahawa kalau orang Islam buat perangai macam ni juga, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita tengok ayat yang ke-80. Tara katsiran minhum yatawallawna allazina kafaru. Seterusnya tengok kan, perangai orang-orang Kristian dan orang Yahudi yang Allah Ta'ala pesan kepada kita supaya jangan lakukan macam. Iaitu apa? Mereka ni, tara, kamu tengok. Wahai Muhammad, wahai orang Islam semua, tara, kamu tengok. Katsiran minhum, banyak daripada mereka ini. Ini maknanya perangai majoriti daripada mereka. Walaupun ada yang tidak lakukan, tapi majoriti daripada mereka apa? Yatawallawna allazina kafaru. Yatawallawna maknanya berbaik-baik, yatawallawna maknanya bersahabat baik, menyerahkan rahsia, maknanya merasai bahawa ini adalah baik. Iaitu dalam zaman Nabi SAW ada orang-orang Yahudi, ada orang Kristian ini, mereka ini pergi berbaik-baik dengan orang musyrikin, sedangkan mereka tahu bahawa Muhammad ni bawa agama yang memang ada dalam kitab mereka pun mereka sembunyikan. Tetapi dalam masa yang sama mereka dah tak masuk Islam. Mereka pula pergi buat agenda mereka pula kan, plan mereka pula kan, buat apa strategi mereka pula kan, untuk apa? Untuk menghancurkan Muhammad ni kan. Dan pergi berbaik-baik pula. Yatawallawna, Allah Ta'ala kata yatawallawna allazina kafaru, iaitu ahli Makkah, orang-orang Makkah tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Ini paling buruk ni, paling buruk ni, sangat-sangat buruk. Allah Ta'ala kata ini perangai mereka ni macam mana sepatutnya. Kalau mereka diam, at least ni diam lah kan, jangan buat apa-apa ni, pergi pula buat perancangan pula tu. Sedangkan mereka tahu bahawa ini golongan musyrik ini benci kepada Muhammad, mereka pergi pula buat plan tu. Tengok kan, itulah Allah Ta'ala kata buruk sangat perangai mereka ni kan. Labisa, Allah Ta'ala katakan labisa ma qaddamat lahum anfusuhum, apa yang mereka lakukan. Ma qaddamat tu apa yang mereka beri, iaitu amalan mereka lah amalan mereka yang datang daripada Allah Ta'ala sebut anfusuhum, iaitu daripada diri mereka. Maknanya apa yang diberikan oleh diri mereka, artinya amalan-amalan mereka. Kerana setiap amalan tu datang daripada dalaman. Dia tak ada lah amalan tu datang daripada luaran, tak. Dia sebab dalaman lah, maka dalam hati lah benci kepada Islam, maka mereka ni pergi menggerakkan kaki mereka, menggerakkan badan mereka, menggerakkan mulut mereka kan, pergi kepada orang-orang musyrik tadi tu, untuk mereka ni bersama-sama memusuhi Islam. Jadi Allah Ta'ala kata buruk sangatlah apa yang mereka lakukan. Ansakhitallahu alaihim, Allah Ta'ala murka pada mereka, wa fil azabi hum khalidun, dan mereka ini akan kekal di dalam azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-81. Ayat yang ke-81.
walau kanu. Allah Ta'ala kata, sekarang ni Allah Ta'ala, kita tengok kan, setiap kali Allah Ta'ala ceritakan tentang apa ni, kejahatan mereka, Allah Ta'ala bongkar semua kan. Jadi kita bayangkan orang di zaman Nabi tu, para sahabat Nabi semua kan tahu sekarang ni apa yang ada dalam hati orang Yahudi, apa yang ada dalam hati orang Kristian ni. Orang yang tak nak beriman, jenis yang tak ada di Mekah ni, tak ada kan. Ni jenis mereka ni, ini orang Yahudi macam ni. Jadi kita sekarang lah, kita berdepan dengan orang Yahudi, orang Kristian. Jadi kita sekarang tahu dah ni perangai mereka, ni ada dalam hati mereka kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap membuka peluang kepada mereka, beri offer kepada mereka, tawaran kepada mereka. Nak tak. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Kita tengok ayat 81. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi. Walau kanu yu'minuna billahi, kalaulah mereka itu beriman dengan Allah, wan nabi situ ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam tafsir kata, kalaulah mereka ini beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi, maknanya masuk Islam lah. Wama unzila ilaihi, dan juga apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi apa yang diturunkan kepada mereka ni, mereka telah diturunkan kepada mereka ni kitab Taurat, mereka diturunkan kepada mereka ni kata Injil, dan sekarang ni diturunkan, Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Al-Quran. Jadi sepatutnya mereka ni berimanlah kepada Al-Quran tu, kerana Al-Quran tu dan Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan dalam kitab-kitab mereka. Kenapa mereka tak nak beriman kepada Al-Quran sekarang ni? Jadi Allah SWT kata, kalaulah mereka ni beriman kepada Allah, kepada Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, iaitu kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran. Kalau mereka beriman kepada Allah, kepada An-Nabi, kepada Al-Quran, mattakhazuhum awliya, dan juga mattakhazuhum awliya, nescaya mereka takkan ambil orang-orang kafir itu sebagai awliya. Jadi masalah mengambil wali ni, mengambil mana orang rapat, teman rapat, menolong dan sebagainya, yang kita sebutkan sebelum daripada ni, apa maksud wali tu. Jadi Allah SWT kata, kalau mereka beriman, nescaya mereka takkan buat perangai itu. Perangai apa? Iaitu perangai mengambil orang-orang kafir, orang-orang musyrik sebagai wali. Nescaya mereka takkan buat ni. Mattakhazuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Tapi Allah Ta'ala kata, majoriti mereka, ahli kitab ni kan, mereka tak beriman, tak nak beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah tapi tak nak beriman kepada Nabi, tak nak beriman kepada Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala kata, katsiran minhum, banyak daripada mereka ini, fasikun. Bukan fasik yang dalam istilah kita lah kan, istilah fasik kafir, fasik tu bukan. Fasik sini maknanya jahat, maknanya fasik jahat, maknanya maknanya perangai jahat. Jadi majoriti, kecuali lah sedikit saja yang beriman, iaitu seperti Abdullah bin Salam, seperti sebahagian daripada orang-orang Kristian, seperti Najasyi, dan juga beberapa orang bersama-sama dengan mereka ni, dan juga beberapa orang daripada Najran dan sebagainya. Jadi semua ni adalah orang-orang yang baik lah, tapi majoriti mereka, Allah Ta'ala kata, kasiran minhum fasikun. Memang majoriti mereka ni memang jahat. Kemudian Allah Ta'ala kata, sebut sekarang ni ayat yang ke-82. Ayat 82 ni nak menceritakan pula siapa musuh kita. Siapa musuh orang Islam ni kan. Takutlah kita kata, ada orang kata, mereka ni bukan musuh, mereka ni gini, mereka ni. Tak, Allah SWT sekarang ceritakan sekarang siapa yang sangat kuat memusuhi, dan siapa yang kurang sikit memusuhi juga, tapi kurang sikit ada yang kurang sikit ada yang mana yang teruk. Siapa dia? Jadi Allah Ta'ala sebut sini, menyenaraikan di sini kan, mengeliskan di sini. Kita tengok list daripada Allah SWT. Allah Ta'ala kata, sekarang ni kita masuk kepada ain yang baru, dipanggil ain yang baru, iaitu rubu', iaitu hizib yang baru, minta maaf, hizib yang baru. Allah Ta'ala kata, la tajidanna asyaddan nasi adawatan, kamu akan dapati, nescaya kamu akan dapati. Ini di sini banyak dipanggil takkid sungguhnya, menyungguhnya katanya. La tu menyungguh, ta tu kamu, la tajidanna, nun di belakang tu nun tambahan untuk menunjukkan kepada kesungguh-sungguh. Jadi kalau kita kata sini ada 3 sungguh-sungguh sini, kamu pasti akan dapati. Gitu. Asyaddan nas, orang yang paling kuat sangat. Apa itu? Adawatan, memusuhi kamu. Makna orang yang paling kuat sangat memusuhi orang Islam ni, Allah Ta'ala kata, lillazina amanu, yang memusuhi orang-orang yang beriman ni ialah siapa? Al-Yahuda. Tengok Al-Yahud. Allah Ta'ala dah cerita kepada kita kan, siapa orang paling keras sangat, paling sangat-sangat memusuhi Islam. Allah Ta'ala dah beritahu kepada kita sini, iaitu apa? Orang-orang Yahudi. Jadi kalau ada orang kata orang Yahudi tak
mungkin dia baik, kita husnuzon. Satu benda yang kita kata bahaya kerana dia bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-82 dalam surah Al-Ma'idah ini. Allah Ta'ala kata la tajidanna. Allah Ta'ala gunakan perkataan ini ialah dipanggil fi'il mudhari'. Okay. Fi'il mudhari', dia tak guna fi'il amar, ataupun fi'il fi'il madhi. Fi'il mudhari' ni artinya apa? Future and dia akan berlaku. Masa sekarang dia akan berlaku, present and juga akan future. Dia akan berlaku pada masa-masa depan. Dan dia akan berlaku sentiasa. Jadi sekarang pun termasuklah. Walaupun 1400 tahun ayat ni Quran ni turun, tapi Allah Ta'ala kata akan yang akan memusuhi kamu, mereka ni akan sedang memusuhi kamu dan akan memusuhi kamu. Yang paling besar sekali al-Yahud, orang Yahudi. Dan kemudian wallazina asyraku, dan kemudian yang kedua ialah orang-orang yang syirik. Jadi orang syirik, orang tak percaya kepada Allah, orang syirik banyak Tuhan dan sebagainya kan, ini adalah orang-orang yang banyak memusuhi Islam sangat-sangatnya. Kemudian Allah Ta'ala kata wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanu, dan kamu akan dapati pula orang yang dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang dekat dengan kasih sayang. Maknanya orang yang banyak berkasih sayang kepada kamu. Lillazina amanu, iaitu allazina qalu inna nasara, ialah orang yang berkata kami adalah Nasara, iaitu Kristian. Tapi adakah kita kata orang Kristian ni? Tak. Di sini dia kata ialah inna nasara, itu orang-orang yang sangat-sangat tulus hatinya kepada Nabi Isa AS. Bukannya orang-orang Kristian. Kadang-kadang orang Kristian sekarang ni adalah orang Kristian yang mereka ni adalah berpura-pura Kristian, tak benar-benar Kristian pun. Kadang-kadang tu Jadi sebab itulah kadang-kadang mereka ni. Sebab apa? Kalau Kristian betul-betul, mereka akan tengok baca kitab mereka tu kan, kitab tak ada yang memusuhi Islam. Kitab mereka di kitab, walaupun kitab ni telah diubahkan, kitab tu penuh dengan kasih sayang, menyuruh kebaikan dan begitu. Tu kitab yang diubah sekarang ni pun, yang dikatakan sebagai kitab Bible tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan orang Yahudi ni akan perangai dia macam ni. Orang Kristian, tapi ini taklah semua orang Yahudi semua kan. Tapi ini adalah majoriti, katakan majoriti orang Yahudi atau perangai sikap orang Yahudi, kita Allah Taala kategorikan macam ni. Orang Kristian macam ni pula. Kenapa orang Kristian ni Allah Subhanahu Wa Taala kata ada di kalangan mereka ni adalah baik, sepatutnya dekat dengan Islam, dekat orang yang beriman, ialah kenapa Allah Ta'ala kata zalika. Perkara ini, dekat ini kenapa? Yang dekat ini, yang daripada orang Kristian yang dekat dengan Islam, yang ada yang rasa kasih sayang dengan orang Islam ni, ialah apa? Dia kata zalika bi anna minhum qissisin wa ruhban. Kerana sebahagian daripada mereka ni, orang Kristian, ada ajaran dalam Kristian ni yang dipanggil sebagai ruhban. Ruhban ni ialah orang yang duduk bertapa, pendeta, yang tak keluar, tak hero orang kan. Dia ni beribadah saja kerja dia. Duduk jauh daripada, banyaklah kan. Di Tanah Arab masih banyak lagi tempat-tempat yang dipanggil sebagai der dia panggil. Der ni maknanya tempat pertapaan orang-orang Kristian ni. Yang mereka ni konon-konon lah nak dekat kepada Tuhan, mereka pun. Jadi adalah pengaruh ni kepada orang Islam juga yang sebenarnya kan. Iaitu merasakan bahawa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan pergi tinggal jauh daripada orang. Jadi ini adalah satu benda yang sebenarnya adalah merupakan satu perkara yang perlu dilihat. Kenapa? Kerana orang Islam, contoh kita ialah pada Nabi SAW, dan Nabi SAW tak pernah tinggalkan Madinah, tak pernah tinggalkan Mekah, tak pernah tinggalkan manusia. Akan tetap bersama dengan manusia, menguruskan mereka, mengajar mereka tentang agama. Jadi perkara yang terbaik bagi orang Islam ialah bukan meninggalkan orang, tapi ialah bersama-sama dengan manusia dan mengajarkan kebaikan kepada mereka, melarang amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Maka itulah yang terbaik yang ada pada Nabi SAW, yang sepatutnya menjadi contoh ikutan kita, insya-Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini ialah akhirnya dalam ayat ni ialah wa annahum la yastakbirun, dan mereka ni iaitu orang-orang Kristian ni la yastakbirun, mereka ni tak takabur. Sifat takabur ni tidak ada asalnya kepada orang-orang yang benar-benar Kristian. Jadi terbaliknya ialah apa? Sifat takabur ni banyak ada pada orang-orang Yahudi, yang kita boleh faham daripada ayat ni. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah kita berhenti pada ayat 82. insya-Allah dalam sesi akan datang kita akan bersambung lagi di muka surat 122, insya-Allah, iaitu ayat 83 daripada surah Al-Maidah, insya-Allah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah jangan lupa untuk share semua kepada semua sahabat-sahabat, share link kita ni, share kita punya video ni kepada semua orang atas dunia ni, insya-Allah kan. Moga-moga mereka dapat manfaat lah, sekiranya ada yang baik daripada apa yang
kita buat pada hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.